أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 2, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang mewajib ia Tuhan akan segala hambanya hamba bagi Tuhan akan mengenal sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan bagi Tuhan, mengenal akan sifat ketuhanannya dan melazim ia akan mereka itu. Dan melazim ia makna mewajibkan ia Tuhan akan mereka itu akan segala hambanya. Melazim takut akan dia, akan Tuhan, dan mendiri yakni mengerja, dan mendiri yakni mengerja akan hak rububiyahnya, hak ketuhanan bagi Tuhan. Yang mewajib ia Tuhan atas segala hambanya, mewajib akan mengenal sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan bagi Tuhan. Ini sambungan terjemahan daripada Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih. Dimulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah. Segala pujian tertentu bagi Allah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana ni? Allah yang mewajib ia Allah Tuhan akan segala hambanya, hamba Allah akan mengenal sifat ketuhanannya. Jadi di permulaan kitab ni sudah ada dipanggil gambaran. Dipanggil bara'atul istihlal. Gambaran apakah yang akan dibicarakan dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia panggil bara'atul istihlal ni, dia punya kalau kita kata dia ada dah di hadapan tu. Gambaran nak menunjukkan di dalamnya apa. Pada ni kan apa-apa perkara kan dia ada dah. Dia punya tunjuk, lepas tu nak pergi ke mana? Nak pergi ke tempat tu, di dalam tu ada apa yang ada di gambaran luar tu. Faham tak ni? Jadi di permulaan kitab dia akan datangkan gambaran apa yang terkandung dalam kitab. Jadi di sini nak ceritanya Allah mewajibkan hambanya mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah melazimkan ia, memistikan ia akan hambanya takut akan Allah, takwa. Kemudian mendirikan hak rububiyah, kita mengerjakan, kita menunaikan akan hak rububiyah, hak ketuhanan. Allah memerintah apa-apa kita kerjakan. Nampak dalam ni nak cerita bab ibadah. Jadi permulaannya mengenal Allah. Kemudian disusuli cerita berkaitan dengan kita takwa, takut akan Allah dan mendirikan hak kita sebagai hamba dengan Tuhan, mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan. Jadi gambaran di permulaan kitab ni, di awalnya nak cerita bab mengenal Tuhan. Sebab dalam kitab Hidayatus Sibyang ni permulaannya bicara tauhid. Jadi 7-8 buku surat Hidayatus Sibyang ni membicarakan tauhid. Mengenal sifat ketuhanan, nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Barulah pergi kepada bicara bab ibadah. Macam mana kita nak bertakwa, macam mana kita nak mendirikan, mengerjakan hak kita sebagai hamba dengan Tuhan. Tuntutan atas kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyang ni dia akan memulai dengan mengenal akan Tuhan. Jadi kita ambil bahagian pertama sebelah hadapan, kita ambil bahagian tauhid lah kita ke sekarang ni. Kemudian bahagian yang kedua kita ambil di tengah tu. Dalam kitab Hidayatus Sibyang kita pergi kepada bab ibadah, sembahyang. Tapi kita pergi pada bab ibadah. Sepatutnya kita mulai dengan bab taharah. Tapi tak apalah, kita ambil bab sembahyang dahulu. Barulah kita habis bicara mengenal Allah ni, barulah kita susuli kepada bicara berkaitan dengan taharah. Habis bicara tu barulah kita boleh kira semulalah. Ini bahas yang pertama ni, kita nak khusus ke ambil kitab tauhid khusus ke, atau kita kira semula. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibyang ni hak 8 muka surat bicara tauhid ini, kita ambil kemas dulu situ untuk kita mengenal Allah, mengenal akan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji tertentu bagi Tuhan, tertentu bagi Allah. Allah mana? Allah yang mewajib ia atas segala hambanya, hamba Allah. Mewajib akan mengenal sifat ketuhanannya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa kita mengenal akan sifat Allah. Kita wajib mengenal Allah. Kalau kita nak kenal sesama kita, kenal zat lah. Pada ni kita nak kenal sesama kita, kita kenal akan zat dia, jumpa dengan dia, berhadapan dengan dia. Kita kenal lah zat tuang tu. Kita nak mengenal Allah, kita tak boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni. Ahli syurga baru dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mengenal Allah. Allah mewajibkan kita mengenal akan Allah. Jadi kenal akan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala, disebut mengenal akan sifat Allah. Jadi Allah yang mewajibkan kita kenal akan Allah. Sebagaimana perintah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, Tuhan kata, maka hendaklah kamu mengetahui akan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, itu perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengetahui dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewajibkan. Kemudian kita letak molek, kita bicara dalam ilmu tauhid pegangan ni, hak dalam ayat tu fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui akan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
maka hendaklah kamu mengetahui. Jadi Allah suruh tahu je. Berpegangnya macam mana? Sebab kalau tahu saja, berpegangnya tidak, tak jadi juga. Ada ni. Sebagaimana orang munafik pada masa Nabi SAW tahu sangat-sangat sebab masuk majlis ilmu Nabi SAW, tahu sangat-sangat berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul. Pada ni. Tapi kenapa orang munafik ni dikatakan orang yang tidak beriman, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala? Walau orang munafik ni tahu sebab masuk majlis ilmu Nabi SAW, dia tahu saja tak cukup. Tahu serta berpegang, mengetahui dan mengaku putus di hati, mengetahui dan i'tiqad di hati, barulah cukup. Bukan hanya mengetahui sahaja tanpa berpegang, mengetahui saja tanpa mengaku putus di hati, tidak memadai. Tapi dalam ayat Al-Quran Allah hanya perintah fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu mengetahui. Tengok tu, Allah perintah mengetahui je. Allah tak perintah pun kita berpegang, Allah tidak perintah pun kita mengaku putus di hati apa yang kita ketahui berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul. Allah tidak perintah supaya kita beriman, hanya Allah perintah supaya mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintah mengetahui. Jadi kita kena ingat molek, kita bicara dalam ilmu tauhid, ilmu pegangan, bila sebut kata mengetahui, artinya mengetahui serta mengaku putus di hati. Ada gitu. Satu laginya, kitab ni tidak sebut mengetahui sifat Allah. Kitab ni sebut mewajibi ya Allah atas segala hambanya, mewajib akan mengenal, bukan sebut mengetahui. Mengenal sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni sebut mengenal, tak sebut mengetahui. Jadi kita kena mati molek. Dia akan datang di muka surat 3 tu, dia punya takrifan mengenal. Di muka surat sebelah tu, muka surat 3 didatangkan apa dia takrifan makrifah, mengenal. Hak baris yang ketiga daripada atas di muka surat 3 tu. Makrifahnya al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Dia ada 3 rukun di situ. Kita kena faham molek hak dia pembicaraan makrifah. Makrifah bahasa Arab, bahasa kita mengenal. Jadi satunya kita nak ambil molek dahulunya, kemah molek mengetahui ilmu. Alima ya'lamu ilman, mengetahui bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman. Satu laginya ma'rifah. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Itu bahasa Arab. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Alima ya'lamu ilman. Satunya ilmu, satunya ma'rifah. Perkataan lain-lain, tetapi makna yang satu. Kena duduk situ. Perkataan lain-lain tapi maknanya sama. Dia panggil lafaz yang muradif, dia panggil dalam bahasa Arab. Ia ada pula satu lafaz tapi makna dia banyak. Itu dia panggil lafaz yang mushtarak. Satu perkataan tapi satu perkataan ni dia keluar beberapa makna. Pada ni satu perkataan tapi maknanya bukan satu. Dia panggil lafaz yang mushtarak. Hak ni hak dalam timbul khilaf dalam hukum fiqh ni. Timbul khilaf dalam hukum fiqhnya kenapa? Kerana lafaz Arab dalam ayat Al-Quran tu dia ada
lebih daripada satu makna. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu tayamum dengan sa'id yang bersih. Itu ayat Quran. Maka hendaklah kamu tayamum dengan sa'id yang bersih. Sa'idan tayyiba, sa'id yang bersih. Jadi sa'idan ni dalam bahasa Arab ada satu maknanya turabun lahu ghubar, tanah yang ada debu. Maka kita pun tayamum menggunakan debu tanah, sebab sa'idan tu debu tanah. Tapi sa'idan juga ada makna martafa'a alal ardi, barang yang ada atas muka bumi, sa'idan. Lepas tu mazhab Maliki, tepuk latar boleh, tepuk dinding boleh, tepuk meja boleh, tepuk almari boleh. Dah ada debu dah situ, tak ada, tepuk je lah. Dah ambil mana pula sa'idan tayyibah, Quran kata. Maka hendaklah kamu tayamum dengan sa'id yang bersih. Dah dalam mazhab Syafi'i kata debu, satu makna bagi sa'id debu. Satu makna bagi sa'id benda yang ada atas muka bumi. Hati timbul khilaf tu. Quran satu, tak ada Quran lain dah kita orang Islamnya. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Jadi kenapa pula mazhab Syafi'i debu, mazhab Maliki debu pun boleh, batu pun boleh, kayu pun boleh, latar dinding pun boleh. Sebab sa'idan ni bukan hanya debu, benda yang ada atas muka bumi. Timbul khilaf situ lah. Sebab apa? Sebab satu kalimah dia ada dua makna. Ada ni. Ini timbul khilaf ni. Ini panggil lafaz musytarak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan, maka lah dia menanti bagi dirinya. Menanti dengan dirinya ni mana iddah dia lah 3 quru. 3 quru. Kuruk ni bahasa Arab dia makna suci pun kuruk, makna haid pun kuruk. Jadi mazhab Syafi'i kita iddahnya macam mana? 3 kali suci. Gitu dah. Makna haid yang ketiga boleh berkahwin dah. Mazhab Hanafi 3 kali haid. 3 kali haid, haid yang 3 tak boleh nikah lagi. Kena suci yang keempat baru boleh nikah. Jadi lambat sikit. Lambat. Kalau suci yang terakhir tu 7 hari, lambat 7 hari nak boleh nikah. Kalau mazhab Hanafi, boleh kat orang dululah jawapan dia. Sebab orang pakai mazhab Syafi'i. Contoh ni. Dah sebab apa pula jadi mazhab Syafi'i 3 kali suci, 3 kali suci kita maklum. Kenapa mazhab Hanafi 3 kali haidnya? Ambil ayat mana? Ayat sama. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 quru. Qar'in ni ada makna suci bahasa Arab, ada makna haid. Mazhab Syafi'i ambil 3 kali suci. Haid yang ketiga boleh berkahwin dah. Mazhab Hanafi 3 kali haid. Haid yang ketiga tak habis lagi iddah. Kering haid yang ketiga, masuk suci yang keempat, barulah boleh berkahwin. Itu kata lambat sikit ya. Mana kalau haid yang 3 tu 7 hari, jadi lambat 7 hari. Kalau haid 3 tu 10 hari, lambat 10 hari. Kenapa berbeza? Kerana satu perkataan dia ada pecah 2 makna. Dipanggil lafaz musytarak. Satu ni lafaz muradif. Kita nak bicara lafaz muradif. Ilmu lafaz lain, perkataan lain, makrifah perkataan lain, tapi satu makna. Dia panggil lafaz muradif, dia panggil. Hak biasa untuk buat misal lah. Dia kata lafaz muradif ni kalau bahasa kita, bahasa Melayu, buahnya dengan buah kelapa. Ada ni. Buahnya perkataan lain, buah kelapa perkataan lain, tapi makna dia sama. Dia panggil lafaz muradif. Ilmu perkataan lain, makrifah perkataan lain, tapi makna dia sama. Ni kita bicara sini. Jadi apa perintah Quran fa'lam tu sama dengan makna hendaklah kamu mengenal. Mengenal dia panggil makrifah. Jadi mengetahui, mengenal. Kalau bicara dalam pembicaraan ilmu tauhid, satu makna. Apa makna dia? Di muka surat 3 tu. Itu makna makrifah. Dan itu juga makna mengetahui. Al-jazmu
al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Apa dia? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Al-jazmu dia terjemah dengan i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah dan tiada syak. Mana apa? I'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus, i'tiqad yang kejat. Tak berubah dah. Tak gitu, tak gini dah. Itu yang pertama. Yang kedua, makrifahnya dia ada 3 rukun. 3 rukun. Yang keduanya al-mutabiqu lil haqqi, diterjemah dengan yang muwafaqah bagi yang sebenar, mana bertepatan dengan akidah yang sebenar, baru panggil makrifah. Sebab kalau kira orang kafir jazam i'tiqad dia putus tapi sebenar dak hak dia pegang tu, karut sebenarnya macam mana, batu hak dia buat jadi Tuhan pula, ada panggil makrifah sebab tak sebenar. Yang kedua sebenar, bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiganya pula, kita i'tiqad yang putus, jazam, kejat tu ambil mana? I'tiqad tu terbit daripada dalil, bukan turut orang. Ni ini makrifah ataupun mengenal bahasa kita, ataupun mengetahui ilmu. Jazam, putus di hati, i'tiqad, itu dia panggil makrifah. Ni nanti kita akan bicara mana secara halusi. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni dia jadi apa? Kucah. Makrifah ni makrifah permulaan agama. Makrifah ni permulaan agama, awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama mengenal Allah. Sebab apa? Sebab kita kena kenal syarat tuan dia dulu. Kita nak beragama, permulaannya kenal tuan agama. Jadi permulaannya kenal tuan agama, kenal Allah. Itu permulaan. Kemudian dia ada satu lagi makrifah. Makrifah kemuncak agama. Itu makrifah para aulia. Itu makrifah para sahabah radhiyallahu anhum. Itu dia panggil makrifah khasah. Makrifah tu bicara dalam kitab hikam. Makrifah tu bicara dalam kitab Adrun Nabih. Kitab-kitab tasawuf haqiqah, dia membicarakan makrifah, mengenal Allah. Makrifah, mengenal Allah. Ini bukan hak kita bicara makrifah tauhid permulaan agama. Itu bicara makrifah aulia, kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bicara lain. Kita makrifah di sini, makrifah dengan pengetahuan, dengan ilmu. Makrifah aulia, makrifah zauq, kurniaan daripada Allah. Ada ni. Makrifah permulaan agama ni jazam, putus di hati. Ingat ke tak ingat, itu bicara lain. Ingat tak ingat tu bicara lain. Macam mana hati kita nak ingat? Sebab hati kita banyak lalai. Kenapa hati kita lalai? Sebab kita ni banyak dosa. Apa ada ni? Dah ada dosa apa kita orang tua dah. Dosa ni tak kira tua muda. Orang tua mungkin tak ada lah dosa nak pergi joli, nak pergi poya-poya. Kalau pergi pun orang suruh balik. Pergi tempat orang muda orang tengah joli. Nampak orang tua, pocik, balik lah pocik. Bukan tempat pocik sini ni. Dah lah pocik ni tua dah. Pakar pula macam orang muda. Tengok macam budak betul je. Budak suruh balik. Sebab pocik tua dah. Ni tempat jaga orang muda ni pocik. Biarlah orang tua tu pakar selojing, pakar macam muda pun. Orang muda tak terima suruh balik. Sebab apa? Tua dah. Rebos sini susah pula kita ni. Kan ni? Mungkin dia sedua tu tak ada lah. Tapi dosa bukan zahir saja. Dosa hati, riak, ujub, takabur, hasad. Nak letak mana? Ada ni. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut, dosa tangan kaki. Nak kira mana? Jadi kita ni banyak dosa. Maka hati kita banyak lalai. Tapi janji kita jazam putus di hati. Dia panggil mengenal Allah. Dia panggil mengetahui akan Allah. Kita putus di hati, Allah ada.
kita putus di hati, Allah melihat, mendengar, mengetahui. Kita putus di hati, ada Roki Atik, ni kiraman katibin tu, malaikat mulia yang mencatat amalan kita. Kita mengaku putus di hati, kejap. Ingat tak ada kiri kanan malaikat tu. Dan ingatnya, kalau ingat kita akan buat benda Tuhan larang. Kiraman katibin ni, malaikat yang catat kanan kiri ni, dia bukan catat zahir saja, hak dalam hati kita pun dia catat. Kadang-kadang kita zahir ni depan orang okeylah, kalau orang tak ada jadi lain lalu dah berpegang, dah ada kiri kanan berpegang. Tapi kenapa buat juga perkara larang, janji tak ada orang je? Sebab kita tak ingat. Tapi berpegang ke tak? Berpegang, cukuplah dari segi akidah. Tapi orang hati lala, gitulah jadinya, mudah dipengaruhi oleh syaitan, betul lah. Tapi bila kita sebut bab makrifah, bab pegangan, bukan bab ingatan, bukan bab hadir di hati, ingat di hati atau kena ingat molek tu. Kita akan bicara nanti. Sebab sekarang ni timbul pula hak bawakan-bawakan yang terpesong. Berpegang mesti hadir di hati, mesti ingat di hati. Tak hadir di hati, tak ingat di hati, tak rasa di hati, masih lagi tidak makrifah. Tu bukan. Yang hadir di hati, yang ingat di hati, yang rasa di hati adalah pilihan dan perbuatan kita. Ke macam mana? Hak rasa di hati ni, hak hadir di hati ni, gerak diam ni siapa buat? Kitalah yang gerak diam. Bangun duduk kitalah. Yang tak ada telinga kitalah. Yang mencatat kitalah. Kita belaka kan? Tu hak hadir di hati, hak ingat di hati, hak rasa di hati. Tapi pegangan, hak jazam di hatinya, gerak diam kita qada qadar, perbuatan Allah belaka. Bangun duduk kita qada qadar, perbuatan Allah belaka. Pada ni kita boleh dengar qada qadar, bukan gegendam telinga yang bekas. Kita nampak qada qadar, bukan biji mata, bukan cermin mata makhluk yang bekas dak. Ada ni. Itu jazam di hati kita. Tapi hak ingat di hati makhluk, tak ada apa-apa pun. Ni kena faham molek ni. Sebab ada bawakan sekarang, selagi tak ingat di hati, tak rasa di hati akan perbuatan Allah, tak ada syirik lagi, sembahyang bang tak ada terima. Ni karut. Dia tak ada nak beza antara makrifah permulaan agama untuk sah iman dengan makrifah aulia, hak sempurna iman, hak kemuncak agama, hak bicara dalam kitab-kitab hakikah tu. Sebab apa? Sebab dia baca kitab hakikah tanpa berguru. Kalau berguru pun dengan guru yang tidak mursyid, kemudian dia tak lepas hak fardu ain tauhid permulaan agama, tak faham pun apa dia makrifah permulaan agama. Ini hak banyak sekarang ni. Membaca sendiri ataupun belajar dengan guru yang tidak mursyid, bukan guru yang sebenar. Maknanya berat tak berat, makrifah dan kitab itu Sibian hak musuh 3 ni pun tak erti. Tak faham apa dia makrifah, jazam, putus di hati. Ingat ke tak ingat, itu bergantung pada basirah. Memang ada dalam rakaman sekarang ni, pengajian-pengajian yang ada sekarang. Selagi tidak ingat di hati, selagi tidak rasa di hati, tidak jazam. Tak panggil jazam, tak panggil putus, bukan panggil etikad, tak sah lagi iman. Allah kata kita dak jazam putus di hati, tidak semestinya ingat. Kita orang awam jazam putus di hati, hati lala. Itulah realiti. Dah hati lala salah ke? Siapa kata salah? Kan kita kena ingat kan, kita hak ingatan yang wajib kitanya ingat akan hukum hakam Allah. Itu ingatan yang wajib. Nak ingat akan qada dan qadar tidak diwajibkan kepada kita. Sebab itu di luar kemampuan kita. Hak kewajipan kitanya ingat akan hukum hakam Allah. Ingat akan dosa dan pahala. Ingat akan balasan syurga dan neraka. Kira-kira ingat akan Allah tu, tak ingat akan Allah lagi tu. Tapi panggil ingat Allah dah tu, tak apa dah. Waktu nak kena ingatnya.
Kita nak cakap apa-apa, kena balik pada hukum hakam. Boleh ke tak? Kita nak tengok apa-apa, kena balik pada hukum hakam. Tu ingat yang wajib kepada kita. Kita nak dengar apa-apa, kita kena ingat balik pada hukum hakam. Boleh ke tak? Itu ingatan yang wajib. Ingatan hak ni pun terucuk kita ni, ingatan hak wajib. Nak ingat qada-qadar, tak mampu kita ni. Kita kena fokus ingatan hak wajib. Ingat akan hukum hakam. Hak zahir. Ni hati pula ni. Kena ingat ni. Hak ada di hati kita ni, sifat baik ke sifat buruk ni? Nak kena ingat. Itu ingatan yang wajib. Hak ni sifat ni buruk ni, riak, ujub, takabur. Hak kita kena bersihkan. Kena kawal hati kita. Tu ingat hak wajib. Kita tengok orang hak kurang, mari di hati kita. Dia ni mah juga sini. Contoh. Jaga hati kita. Lintasan tu, syarat tak ambil salah. Tapi jangan turut lintasan tu. Jangan turut lintasan tu. Tengok orang biasa-biasa, mari juga di tempat kita. Ni. Lintasan tu, syarat tak ambil salah. Tapi kalau kita ingat hukum hakam, kita akan kawal hak lintasan tu. Jangan duk turut. Itu ingatan yang wajib. Nak ingat ni Allah buat, ni Allah. Ada. Tu tak wajib. Pada ni. Ni ada bawakan. Kena ingat Allah. Hadir Allah. Hilang wujud diri. Hilang perbuatan diri. Hilang. Itu makam fana tu. Makam awliya. Bukan untuk kita tu. Lepas tak nak murid pula tanya. Macam mana Ustaz? Nak hilangkan wujud diri. Dia pun suruh zikir dia lah. Dia nak hilang wujud diri. Tak payah mana. Cocok sejarum. Terlampi kuda sejarum. Hilang lah wujud diri. Tak, bukan. Itu bukan tuntutan kepada kita untuk hilangkan wujud diri. Dah. Bukan kita wajib i'tikad, kita yang ada pilihan. Kita wajib i'tikad, kita ada usaha perbuatan. Tidak jadi Jabariyah. Pada ni. Bukan kita nak hilangkan pilihan diri. Bukan kita nak hilangkan usaha diri. Kita wajib isbatkan di akidah. Wajib kita letakkan di akidah. Jazam putus di akidah kita. Kita ni hamba ada pilihan. Ada perbuatan usaha. Dan kita hakikah tu tidak ada pilihan, tidak ada perbuatan, dan kita tasawuf hakikah. Itu bukan pegangan. Allah yang lenyapkan. Allah yang hilangkan. Itu bicara lain. Itu bicara lain. Kita buat, kita lakon, tak ada pilihan, tak ada perbuatan kita. Tuhan. Kalau berpegang sebagaimana hak di lidah tu, itulah dia Jabariyah, akidah yang sesat. Tu, dan kita hakikat tu tak ada Tuhan belaka. Tuhan yang lenyapkan di basirah, bukan kita yang buat. Ni kena beza ni. Antara kita akan bicara nanti hak makrifah ni, hak makrifah dalam pembicaraan ilmu tauhid permulaan dengan makrifah hak kemuncak. Siapa peringkat? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, bukan mengenal tauhid syariat ni. Mengenal hak makrifat khasah. Itu baru awal agama. Tu karuk sangat-sangat. Itu karuk sangat-sangat. Kita nak ngaji ni dulu hak sah iman, sah akidah. Lepas tu hak mari di hati, kita nak taat zahir batin dulu. Kita nak taat zahir batin dulu. Pekohnya sempurna, tasawufnya sempurna. Hak tu hak kewajipan kitanya. Taat zahir batin, kemudian wajib sunat. Barulah bicara bab basirah. Ada ni. Dia ada peringkat. Kita bicara bab iman di hati. Permulaan. Kita bicara bab ketaatan zahir. Semayang dengan ilmu. Kita bicara bab sifat hati. Sifat baik, sifat buruk. Ni hak fardu ain kita ni. Ni kewajipan kita. Kita nak jaga hak ni dulu. Kita jaga hak sifat hati kita daripada sifat-sifat kecelaan hak kewajipan kitanya. Kita pun nak amal wajib sunat. Barulah cerita selapis lagi basirah. Itu kurniaan daripada Allah. Pandai basirah, mata hati. Tapi kita nak bicara mata hati, hati kita ni macam mana? Kita sudah hiasi dengan sifat kepujian, dengan redaknya, dengan syukurnya, dengan tawakulnya, dengan sabarnya, dengan khauf takutnya, dengan zuhudnya, dengan taubahnya. Lengkap dah lagi di hati.
Tak lengkap. Lepas tu nak bicara basirah mata hati. Bohonglah tu. Tapi sekarang ni dia ambil jalan shortcut. Dia nak pergi pada basirah. Tapi hak hati tidak bersifat dengan sifat kepujian. Masih lagi mengekali sifat riya, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan pangkat, ghadab, pemarah ni di hati ni. Tapi dia duk bicara hak dalam, hak basirah. Hak hati luar, hak fadha'in dia tak bicara. Hak hati bak iman pegangan dia tak bicara. Hak tu bukan. Dia bicara hak permulaan, hak makrifah yang kita akan bicara kita ada sebiang ni, hak berkaitan dengan iman di hati. Kemudian kita bicara hak zahir semayang bang kena sempurna. Di saat yang sama kita bicara hak hati. Selesai kewajipan kita fokus ni, kita fokus pula pada amal sunat. Fokus amal sunat ni bukan semayang hak pasal kita semayang rawatib. Hak tu sekali jalan dengan hak kewajipan hak tunya. Semayang duha, hak tu sekali jalan hak dengan kewajipan hak tu. Fokus amal sunat ni, semayang sunat ratus-ratus rakaat sehari semalam. Hak tu baru panggil fokus pada amal sunat. Kalau mengaji Al-Quran 3-4 hari khotang sekali, seminggu 2 minggu khotang sekali. Ni baru panggil fokus pada amal sunat. Tapi nak fokus pada amal sunat ni kewajipan hak zahir, kewajipan hak tasawuf batin, hak hati, hak iman, hak tu permulaan hak tu. Pada barulah fokus kepada amal sunat. Itu jalan dia. Tapi sekarang ni tak ada dah. Dia tak ambil hak daripada permulaan. Dia pergi pada zikir untuk menyucikan rohani. Ni basirah. Tapi akidahnya macam mana? Semayangnya macam mana? Semayang takkan tak pandai lagi. Semayang daripada Buddha. Ni bukan lagi ni. Kalau cakap semayang mudah seumpama tu, bukan. Di sini pun tak ada asas sebenarnya. Dia tak kenal pun berkaitan hukum hakam sembahyang. Orang tua kita duk ngaji pekoh daripada muda tu. Pekoh benda dia ngaji, dia ingat. Kita ingat. Pekoh bak muamalah. Pekoh bak munakahat. Pekoh bak janayah. Dak masuk situnya. Dah pekoh apa duk ngaji tu? Pekoh taharah, pekoh semayang. Lepas tu bila nak habis? Kita tahulah mengaji molek. Pada pusing hak tu je kitanya. Gi ke depan sikit, hak awal hilang mula. Balik daripada awal. Gitu. Apa berapa kali cerita dah. Lepas tu gi ke depan. Lepas tu balik semula. Ambil kitab lain pula. Ambil kitab lain, dia akan bicara benda yang sama aja. Habis kitab, tukar kitab. Habis kitab, tukar kitab. Kalau pekoh, tetap dengan taharah juga. Ambil kitab mana pun, bicara air juga. Bicara pula, baru tahu pula dah. Padahal berapa kitab dah habisnya. Jadi kita dah main gitu je kita ni. Maknanya kalau orang faham bab hukum hakam sembahyang ni, dia takkan kata, alah semayang, pandai lah. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Dia jahil ilmu asas semayang. Kalau orang tahu ilmu asas semayang, dia takkan cakap seumpama tu. Sebab apa? Sebab orang tua kita duk ngaji ilmu tu lah daripada bunda pas ketua. Bak taharah, bak semayang, bak syarat berjemaah, syarat Jumaat. Dia main hak tu je. Syarat jamak kasar, dia pusing hak tu. Dekat masuklah Ramadan, dia bicara bak hukum hakam puasa, gitu je. Siapa time bila pergi Mekah, dia bicara bak haji. Kalau dah tu jadi mainnya. Tiba-tiba boleh orang kitanya semayang, pandailah. Kalau orang cakap gitu, walaupun dia penceramah sekalipun, dia tak ada asah. Sebab apa ni? Dia nak pergi pada ni, dalam basirah, rohani, basirah. Itu bukan. Kalau pergi pada tauhid pula, alah, orang Islam berimanlah. Dia tak kenal. Islam iman tidak berlaziman. Atau kena balik pada bicara. Dan kita ini Hidayatus Sibiyan ni dia akan bicara bab Islam, takrifnya apa? Iman, takrifnya apa? Islam lain, iman lain. Orang Islam terkadang tidak beriman, orang beriman terkadang tidak Islam. Kalau kata orang Islam berimanlah, dia tak faham asas agama. Pada ni. Tapi dia pun nak goda ke dia supaya ikut dia. Ambil zikir, rohani. Tak. Kena bicara hak luar dahulu. Hati hak luar. Sifat mahmudahnya macam mana? Taubahnya selesai kedau.
qada sembahyang, qada puasa sesat kedak, tak pernah peduli. Duk berzikir kawan tu masa muda, sembahyang tinggal banyak mana, puasa tinggal banyak mana, qada kedak tidak peduli sebab dia tak ada syariat. Kita kena peduli tu, sebab tu sifat mahmudah hak di hati ni, taubah. Dia tak bicara hati tu, dia bicara hak dalam. Nak hilangkan, nak ada hanyalah Allah. Itu kurniaan. Kita akan bicara bab mengenal Allah, hak permulaan agama, hak surat 3 tu. Jadi antara mengetahui kemudian mengenal satu makna sahaja. Apa makna fa'lam annahu la ilaha illallah? Maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna mengetahui? Jazam di hati, muwafaqah bertepatan dengan akidah yang sebenar, kemudian hak jazam tadi itu terbit daripada dalil. Dia kena gitu. Di sini pula ni yang mewajib Allah atas segala hambanya, mewajib akan mengenal sifat ketuhanan. Kenal sifat Allah, Allah yang ada, yang sedia, yang kekal, yang mukhalafah dengan segala perkara yang baharu, yang bersifat qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Kita bicara tu mengenal akan sifat ketuhanan. Apa makna mengenal? Mengetahui serta jazam di hati. Mengetahui Allah ada serta jazam putus di hati Allah ada. Itu dipanggil mengenal dan mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jazam putus di hati Allah ada. Tu. Itu dia panggil mengenal dan mengetahui akan sifat ketuhanan. Sebab kita nak kenal Allah, kenal sifat Allah. Nak kenal sesama kita, tengok zat tubuh badan, jumpa dengan tuang, dikenal lah. Nak kenal Allah, kenal akan sifat ketuhanan, sifat istighna bagi Allah, sifat iftikar bagi Allah. Walaupun kita ada tu sebiang ni, kalau kiki kok tak panjang mana bicaranya sampai di musrat 7. Hak bicara berkaitan dengan surat 8 tu masuk pada pekoh dah. Sampai di muka surat 7. Hak bicara berkaitan dengan sifat Allah dan berkaitan dengan sifat Rasul. Di muka surat 6 tu dia bahagikan sifat Allah kepada sifat istighna dan juga sifat iftikar. Itu muka 6. Hak jawi lah. Pergi kepada istighna, terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Iftikar, berkendak tiap-tiap yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala di muka surat 6. Istighna, iftikar telah dipanggil sifat ketuhanan. Sifat Allah sebagai ilah, uluhiyah, ilah. Hak di belakang tu rububiyah, itu Rabb, Tuan. Hak permulaan ni ma'rifata uluhiyah, mengenal sifat Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan juga bersifat dengan iftikar. Akan dibicarakan di permulaan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dan melazim ia akan mereka itu takut akan dia dan mendirikan akan hak rububiyahnya. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 16. Ini kita bicara untuk mengerjakan hak rububiyah. Nak mengerjakan hak kita dengan Allah. Kita sebagai hamba mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Semayang, semayang ni belajar niat molek. Ni. Semayang belajar niat molek. Hak kata kalau semayang pandah. Semayang tu semayang belaka, tak ada orang dok semayang kita ni. Orang Terengganu pula ni dah. Orang Terengganu, orang Patah Timur ni kalau bab semayang, mana boleh kata umumnya semayang lah. Ada orang kita ni pun hak tak semayang tu ada. Tapi cara umumnya orang kita ni kok memang semayang tu dak tinggal. Ada semayang lah tau. Orang tak semayang kalau kapung-kapung tu memang hak teruk-teruk tu. Memang ada kadang-kadang. Di Terengganu ni kapung ni bukan kapung. Bukan kapung. Ada satu grup. Dia keturunan yang asalnya hak sama. Hak atas tu hak jenis hanyut dah. Tu nenek dia hanyut dah.
melahirkan anak, cucu, cicit, generasi yang hanyut. Lepas tu dia pun duduk di sekitar buat rumah, anak buat rumah, cucu di luar. Mana tu? Ambil daripada umbi yang sama, umbi yang jauh daripada agama, melahirkan generasi ni. Hak generasi hak jauh dari agama ni, dunia pun tak ada sebenarnya. Dunia pun tak ada. Bukan dunianya mewah dah. Jadi kalau tengok Allah lah, bahagian dunia pun apa tak ada. Bahagian akhirat nak duduk mana lah, semayang bang pun duduk. Ni ada hak seumpama tak ada. Kadang-kadang orang panggil situ, apa panggil? Orang panggil kampung Hai Capran. Suka. Kenal dah Hai Capran? Kenal Hai Capran? Hai Capran tu cerita kau boleh naik motor, naik kuda tau. Hai Capra. Dan memang dia panggil kampung Hai Capra, tempat Hai Capra, ataupun dia panggil tu kampung golok tu. Kampung golok dia panggil. Golok alik siang tu lah. Hak di sempadan atau panjang tu. Dia panggil kampung golok. Sebab apa? Berat sangat situ. Semayang bangnya tidak, pergaulannya berat. Kadang-kadang anak seseorang tu muka dia meh dengan jiran dia. Apa gitu siapa? Sebab apa? Tak ada hukum hakam. Akhirnya dipanggil kampung Hai Capra, kampung golok, kampung boleh dipanggil. Mana hak jenis berat-berat? Ada, bukan tak ada. Tapi dia mari daripada generasi atas. Tapi secara umumnya kita bab sembahyang bang, alhamdulillah, hukum hakam sembahyangnya macam mana? Ni nak bicara bab niat je ni. Bicara bab niat, martabat niat. Mana kita boleh kira sendirilah. Kita bicara bab niat ni, adakah berulang ataupun baru je reti. Tu faham-faham. Tapi baru je reti tu pun sebenarnya bukan tak mengaji. Begitu bab niat deh. Bukan baru ngaji sebenarnya. Tadilah kita habis ulang. Apanya? Sebenarnya belajar dah kan? Dah ingat. Kau ni. Tapi memang ada orang yang tak pernah belajar bab niat. Dia hanya bilang rukun 13. Bilang rukun 13. Rukun yang pertama niat. Niat. Niat mana wajib? Hak mana hak wajib kosok saja? Hak mana hak wajib kosok dan ta'ayun? Mana hak wajib kosok ta'ayun kosok saja? Yang keduanya kosok ta'ayun. Yang tiganya kosok ta'ayun ta'aruf. Yang keempatnya kosok ta'ayun ta'aruf ta'ayun nafsah. Ni kita bicara yang keempat ni. Bukan niat gitu. Waktu tak pergi belajar semayang gitu. Waktu budak umur 7, 8, 6, 7 tahun waktu. Budak duk pasti ngapa rukun 13. Kemudian kita kena belajarlah pula hak berkaitan dengan dalam tiap-tiap rukun tu apakah kewajipan kepada kita. Jadi kita bicara hak rukun niat baru ni. Hak permulaan rukun sembahyang yang pertama. Jadi kita ni surat 16. Surat 16. Kalau kira-kira kita ni habis dah bicara hak berkaitan dengan martabat yang keempat tau. Sesat dah kita martabat yang keempat tu. Hak berkaitan dengan kosok, ta'aruf, ta'ayun nafsah. Hak wajib niat berjemaah sembahyang Jumaat. Kemudian hak wajib niat kasar pada sembahyang kasar dah. Hak tajuk kitanya. Jadi kita ambil hak minggu lepas lah, tepat minggu lepas. Surat 16 baris yang ke-10 daripada atas. Kita ambil tapuk dia lah. Kita ambil tapuk baca kitab, lepas tu kita hurah balik lah hak kita bicara dah minggu lepas tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan seumpamanya sembahyang kasar, kerana wajib padanya pada sembahyang kasar niat kasar. Jadi kita bicara martabat yang keempat ni bicara berkaitan dengan ta'ayun nafsah. Qasa saja aku sembahyang, ta'aruf fardu, ta'ayun Jumaat.
Kemudian ta'aruf ni ta'ayyun nafsah, imam niat imam, makmum niat makmum. Qasa saja aku semayang. Ta'aruf fardu. Ta'ayyun zuhur. Ta'ayyun nafsah qasar ataupun niat 2 rakaat. Dia gitu. Ada ni. Kita dia bagi 2 di sini. Yang pertama, hak ta'ayyun nafsah sembahyang Jumaat. Yang keduanya sembahyang kasar. Di sembahyang Jumaat qasa ta'aruf ta'ayyun itu tetap dah. Qasa saja aku sembahyang, ta'aruf fardu ta'ayyun Jumaat. Ta'ayyun nafsah niat imam bagi imam, niat makmum bagi makmum. Ni 4 ni kena niat. Pandai ni. Adapun sembahyang fardu zuhur, dia hanya wajib 3 je. Saja aku sembahyang fardu zuhur, niat imam untuk dapat fadilah berjemaah. Tiba-tiba dia jadi imam. Dia sembahyang seorang asalnya, sembahyang zuhur. Orang mari turut belakang contohnya. Tiba-tiba orang turut pun dia tak niat sebagai imam. Tak ada apa-apa sembahyang dia. Ada ni. Tu hak sembahyang zuhur. Jumaat tak boleh. Imam wajib niat imam. Makmum wajib niat makmum. Barulah sah sembahyang Jumaat. Kalau imam tidak niat imam, terlupa nak niat imam. Terlupa nak niat imam. Sudah salam, Allah saya tadi saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah. Gitu je. Saya tak niat imam, maka sembahyangnya tidak sah. Patut makmumnya macam mana? Makmumnya sah. Tetapi makmum sah kalaulah tu imam tu bukan yang ke-40 ramai orang. Kalau tu imam tu yang ke-40, makmum 39. Cukup-cukup 40 dengan tu imam. Tu imam tak niat imam, bukan tu imam tak niat imam. 39 makmum ni ada seorang tak niat makmum. Ke-40 orang tu kena buat Jumaat semula. Kalau berlaku gitulah. Tapi biasa kita ni makmum ratus-ratus. Kalau tu imam lupa niat imam, tu imam je lah kena ulang sembahyang zuhur. Anak makmum ramai-ramai tak ada isu. Makmum ratus-ratus, ada makmum dia lupa nak niat makmum, dia kena sembahyang zuhur lah. Lepas tu makmum lain tak ada kena-mengena. Sebab kita bukan 40 semata-mata dengan dia. Kalau 40 cukup-cukup dengan ada tu je. Cukup-cukup. Maknanya tu imam seorang, makmum 39. Dia ada tempat gitu. Sembahyang Jumaat ni pukul 2. Pukul 3, 2.30. Sebab apa? Dia tak sapa ke, tak balik bukit lagi. Dia pergi kebun bukit. Dia balik lambat. Tunggulah kita duk bilang. Okey. Nanti dia kata. Saya pernah kena hantar di tempat agak pendalaman. Dia panggil khatib jemputan lah. Khatib jemputan. Kita dijemput diwi lah. Surat tu kamu pergi masjid ni, kamu pergi masjid ni, ada nama lah. Ni pergi masjid ni, orang ni pergi masjid ni. Pergi Allah. Pukul 2 tak boleh sembahyang lagi. Tunggulah. Okey, boleh. Jangan. Cukup dah 40. Mana? Apa? Cukup apa? Sepuk. Sepuk panggil tau. Bukan panggil sepuk. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Ngam-ngam lah. Ngam-ngam 40 dengan bau sapah tu. Lepas tu kenapa tak tegur ke dia mari lambat? Jangan tegur. Minggu depan dia tak balik. Tak lah. Mahal tak dia? Mahal lah. Aku tunggu dia. Lagi sombong. Kalau tegur dia berasa hati, minggu depan dia pun tunggu. Tak balik. Tak Jumaat lah orangnya. Orang tak kata apa. Dah pasal kapur masa dia lah tu. Mana cukup 40. Tiba-tiba tu imam tak niat menjadi imam. Ataupun makmum 39 ni ada seorang tak niat sebagai makmum. Dia pun saya ni lupalah nak niat makmum. Kena sembahyang Jumaat semula dengan bahawa baca khutbah semula. Khutbah tadi tak boleh pakai dah. Sebab apa? Sebab antara khutbah dengan takbir Jumaat dia wajib mualat. Pada ni.
antara selesai khutbah kan tu khatib turun tu kan iqamah lalu dah. Tu imam pun takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab antara selesai khutbah dengan takbir Jumaat, jangan teluh 2 rakaat yang ringan. Kalau semayang tengah tu jangan teluh 2 rakaat. Pada ni, jangan teluh masa teluh. Jangan kalau kita katalah 2 rakaat ni kita letak 2 minit, boleh dah 2 minit. Mana jangan sampai 2 minit. Sampai je 2 minit, tak boleh dah nak semayang Jumaat, kena baca khutbah lain pula. Pada ni. Dan sekarang ni baca khutbah di semayang dah Jumaat. Tiba-tiba Jumaat tu tidak sah. Nak pakai khutbah pertama tadi, tak ada dah lah. Putus lama dah. Badan kena baca khutbah semula tu nak cerita. Tu hak cukup-cukup 40 lah. Cukup-cukup 40. Jadi imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Kalau terlupa niat semayang Jumaatnya tidak sah, dia wajib kena semayang zuhur seorang lah. Sebab kalau makmum ni lebih daripada 40 tak ada kena benda dengan orang lain. Ada ni. Hak tu hak Jumaat. Kasar pula, dia kena niat kasar ataupun niat 2 rakaat. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Saja aku semayang fardu zuhur kasar. Ataupun saja aku semayang fardu zuhur dipendekkan. Kasar bahasa Arab, dipendekkan bahasa Melayu. Tapi tak ada orang niat dipendekkan. Kau mang niat kasar lah. Sebab kita jamak kasar ni sudah jadi bahasa Melayu. Dah, jamak bahasa Arab. Apa makna jamak? Himpun Zuhur dengan Asar, himpun Maghrib dengan Isyak. Nama dia jamak. Kasar makna dia dipendekkan. 4 rakaat jadi 2. Jadi kita jamak dengan kasar ni memang jadi bahasa kita lah. Sama juga dengan jamak takdim, jamak takhir. Kita niat jamak takdim, jamak takhir. Kita tak niat jamak yang didahulukan, jamak yang ditakhirkan. Tak ada orang niat kok Melayu. Kita akan niat kok Arab. Jadi kita niat kasar ataupun niat 2 rakaat. Itu ta'ayyun nafsah. Kemudian kita sebut mengelepasnya beza antara satunya kasar dan jamak. Yang mana kita bicara sekarang niat yang wajib kita niatkan dalam Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram. Ya. Adapun bicara bab niat jamak, dia tidak semestinya niat dalam takbiratul ihram. Kasar wajib diniatkan dalam takbiratul ihram. Takbir sia-sia, lupa nak niat kasar ataupun lupa nak niat 2 rakaat, maka sembahyang tersebut wajib ditamamkan 4 rakaat. Berhenti balik sembahyang. Kita nak takbir balik, kita nak masuk semula niat kasar, tak boleh. Kita berhenti sembahyang, hukumnya haram. Dan kalau kita berhenti semayang pun, kita tak boleh nak niat kasar dah dalam semayang takbir yang kita buat semula tu. Tak boleh. Memang tidak boleh hentikan. Kalau hentikan pun berdosa saja je. Nak niat kasar kembali takbir yang kedua, tak boleh dah. Sebab takbir yang pertama tadi tak niat kasar. Kita tidak hentikan. Kita tidak hentikan. Kita jalanlah semayang kitanya dengan 4 rakaat. Sebab kita lupa nak niat kasar ataupun niat 2 rakaat dalam takbir zuhur tadi. Kita semayang berjalan, wuduk kita batal. Kita pun pergi ambil semayang. Kini kita bukan berhenti semayang ni. Semayang kita batal. Sebab kita kentut berhadap kecil. Kita pun masuk kepada semayang semula. Selepas kita ambil wuduk, kita tetap kena semayang 4 rakaat juga. Sebab kita batal tadi dengan semayang tamam 4 rakaat. Nak semayang semula, wajib dengan tamam 4 rakaat juga. Jadi kalau kita sengaja batalkan, tak boleh juga. Sebab kita semayang pertama tu memang kita tak niat kasar. Berbeza dengan kalau kita niat kasar. Niat kasar, niat 2 rakaat ataupun wuduk kita batal. Kita pun berhenti semayang kasar tadi. Kita pun ambil wuduk. Kita pun semayang semula. Kita nak ulang kasar pun boleh. Kita nak buat tamam pun boleh. Pada ni.
Kalau kita batal sembahyang tamam, sembahyang 4 rakaat tidak kasar, kita nak sembahyang semula, lepas kita berwuduk, kita wajib kena sembahyang 4 rakaat. Memang tidak ada kasar sebab kita batal sembahyang yang 4 rakaat. Sebaliknya kalau kita sembahyang kasar, main 2 rakaat, tiba-tiba wuduk kita terbatal. Kita ambil wuduk, kita sembahyang semula tu, main mula tu, kita nak balik niat kasar, okey. Ataupun nak niat tamam lah 4 rakaat, tak ada masalah. Kalau hak batal tu kasar. Tapi kalau batal tu tamam 4 rakaat, sembahyang semula tetap wajib 4 rakaat, tak boleh nak kasar. Hak tu hak terbatal. Kenapa kita nak batalkan? Kenapa kita nak berhenti sembahyang yang berdosa, yang memang kita tak boleh nak sembahyang kasar pun? Sebab tadi kita terlupa nak niat kasar ataupun 2 rakaat dalam takbiratul ihram. Jalan jelah sebagai sembahyang 4 rakaat. Lepas tu tak ada bahagian dah untuk kamu kasar. Kalau kamu berhenti berdosa, kamu berhenti sembahyang tanpa sebab. Kita maklum kan, sembahyang tak boleh nak berhenti suka-suka. Boleh berhenti sembahyang ni hak sebab yang darurah baru boleh berhenti sembahyang. Jangan kita buat mudah-mudah berhenti sembahyang. Ni, kita sembahyang, cucu kita buat lagak lakon depan kita, tapi cucu kita hak dia. Tapi dia buat tu jadi lucu sangat-sangat. Lucu sangat-sangat. Kita nak ketawa, kita wajib kawal. Wajib kawal. Apa nak kawal? Kawal lah macam mana pun, tutup mulut ke tutup, kawal wajib. Wajib kawal. Kawal punya kawal terkeluar juga. Bukan sengaja, sembahyang tak batal, jangan berhenti. Tengok apa tu? Terkeras. Pada terkeras. Ayat kita terkeras. Kita sebut terkeras ni maksud lain. Terkeras mana? Tergagah. Tergagah pun kita tak faham juga. Mana apa? Tak sengaja lah. Mana kita wajib kawal, kontrol. Terkeluar juga. Bunyi ketawa tu batal ke tak? Kalau sengaja batal. Memang kita tak sengaja, sebab kita kawal, sebab kita wajib kawal. Terkeluar ketawa, jangan berhenti. Dia berhenti mudah-mudah. Allah, kena berhenti semayang. Kenapa kena berhenti semayang? Dah ketawa, sengaja. Dah kawal dah. Terkeluar, tak sengaja tak batal. Kenapa kamu berhenti? Ni. Jangan berhenti semayang mudah-mudah. Melainkan hak darurah sahaja. Yang membabitkan nyawa orang ke. Kalau membabitkan nyawa kita, contohnya membabitkan nyawa kita ni, contoh kita sembahyang. Sembahyang, kita kata kita ada bangsal ke, rumah kecil ke dalam kebun, nak contoh. Kita sembahyang, bangsa tu nak utuh mudarat kita tu. Jatuh dia punya atap ke apa atas kita tengah sembahyang ni, gegar nak utuh, kita tak boleh berhenti sembahyang. Lepas tu kita pun lari turun tanah. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf, dia panggil sembahyang dalam keadaan bersekatan takut. Kita bergerak acak kali pun tak batal, dada berpaling ke belah pun tak batal. Lepas tu sama sembahyang tanah. Ibadat tak boleh berhenti. Kita sembahyang tanah, contoh main tanah. Marilah ular ke, harimau ke, kita pun larilah naik atas bangsa kita. Lari tengok sembahyang tu, dimaafkan. Bukan berhenti. Syiddatul khauf. Mana apa sembahyang tak boleh nak berhenti gitu, tak boleh. Jangan mudah-mudah gitu. Sembahyang orang bunyi panggil depan rumah, Allah, mari dah dia berhenti sembahyang. Haram tu. Orang mari dia berhenti sembahyang. Lepas tu dia pergi, Allahmu, aku tengah sembahyang apa berhenti nak kena mu. Allah pun benda pulak. Kawan tu mana tahu dia tengah sembahyang. Dah lah waktu tu lewat dah. Aku kena mu, aku berhenti nak sembahyang. Kata mana pulak berhenti sembahyang. Jangan. Jadi kalaulah kita terlupa nak niat kasar atau niat 2 rakaat dalam takbir, sembahyangnya adalah 4 rakaat. Dia kasar, wajib niat dalam
takbiratul ihram berbeza dengan sembahyang jamak. Kemudian saya nak tambah sedikit lagi hak minggu lepas. Hak berkaitan niat imam, niat makmum. Niat imam, niat makmum. Jadi niat imam, niat makmum dalam kitab Hidayatul Sibyang ni didatangkan satu sembahyang sahaja, iaitu sembahyang Jumaat. Sebab Jumaat kita maklum syarat sah Jumaat ada 6. Syarat sah Jumaat ada 6. Itu syarat sah Jumaat. Ada 6. Salah satunya berjamaah. Maka imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Mana apa ni? Hak wajib niat imam makmum ni tiap-tiap sembahyang yang syarat sahnya adalah berjamaah. Adapun sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, berjemaah fadilah. Untuk dapat fadilah 27, bukan syarat sah sembahyang. Kita berjemaah zuhur syarat sah sembahyang? Bukan. Kita berjemaah asar syarat sah sembahyang? Bukan. Untuk fadilah. Maka tak sama dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat syarat sahnya adalah berjemaah. Kemudian kita hak mengelupasnya pergi kepada sembahyang ulang. Sembahyang ulang pun sama, syarat sahnya adalah berjamaah. Sembahyang ulang syarat sahnya adalah berjamaah. Sembahyang kali yang pertama sama ada berjemaah dah ataupun sembahyang pertama seorang diri atau khilaf ulama. Kemudian kita nak sembahyang kali kedua, kita contoh minggu lepasnya kita sembahyang seorang contohnya. Tiba-tiba anak kita balik. Anak kita belum sembahyang. Tanda ni. Anak kita belum sembahyang. Ataupun anak kita kata, sembahyang dah jabat. Contohnya. Dia sembahyang dah jabat tu seorang ke berjemaah ke, itu satu perkara yang lain. Itu khilaf ulama. Oh, kalau gitu kita sembahyang semula pula. Jadi mak rumah saat ni sembahyang dah, tapi sembahyang seorang. Kamu pula sembahyang di pejabat sembahyang seorang. Ataupun kamu sembahyang jabat berjemaah, tapi dah mak sembahyang seorang tadi, nak dapat pahala berjemaah, kita buat semula. Ada tak mak dengan anak seumpama tu? Ya? Kita buat contoh yang tidak berkait dengan orang yang hidup, orang mati. Dah tak ada. Kan? Tidak berkait dengan orang yang hidup dan tidak berkait dengan orang yang mati. Sebab apa? Sebab tak ada. Ada tak? Mak sembahyang dah ni di rumah, tapi seorang diri. Anak balik dari tempat kerja pun sembahyang dah, tapi seorang diri. Lepas tu pakatlah mak dengan anak ni kita sembahyang semula. Sebab apa? Sebab nak berjamaah sunat ulang. Sunat ulang. Pernah dah seumur hidup kita ulang? Tak pernah. Dia gini, apa-apa perkara sunat yang kita belajar, tuntutan kuat kepada kita kena buat walaupun hanya sekali. Tuntutan kuat, bukan wajib. Kalau tak buat dipanggil tidak beramal dengan ilmu. Tidak beramal dengan ilmu, hak amal sunat tak berdosa, tapi rugilah. Mana ni? Tak beramal dengan ilmu, dimasukkan ke dalam neraka, lebih dahulu dah sembah berhala. Itu bukan bab ilmu perkara sunat ni, itu ilmu akidah, ilmu pegangan. Dia mengaji dah ilmu pegangan, tapi dia mengekali akidah yang kafir. Dia akidah kafir. Orang sembah berhala pun kafir. Tapi orang sembah berhala kafir dengan jahil, dia kafir dengan reti. Dia masuk neraka dahulu dia sembah berhala. Itu bab ilmu akidah. Dia ada ilmu akidah, tapi dia masih lagi nak mengekali akidah kafir. Jadi kafir dia dengan reti. Kafir semua bahala tak reti. Maka mana dahulu kafir hak masuk neraka? Kafir reti ni lah. Bukan hak amal sunat. Tahu amal sunat, tak buat, masuk neraka. Dah. Amal sunat. Tak buat, rugi. Amal sunat lah. Kalau amal sunat asal, kalau tahu jadi wajib. Ada kita? Oh, beratlah kalau perkara sunat lah hukum dia. Kalau tahu jadi wajib sunat.
Tak suruh ngaji lah. Lelah kitanya. Dah. Sebab itu main duha 2 rakaat. Lepas belajar 8 bukan 2. Tak beramal. Salah tu. Tak beramal rugilah. Main witir 1 rakaat himpun dengan ba'diyah isyak. Bukan himpun tu mana regu. Semai witir 3 rakaat. Ramadan pun 3 rakaat. So ke bulan lain Ramadan pun 3 rakaat. Witir sebelah bukan 3. Tahu ke tak? Tahu. Buat ke tak? Tak. Apa apa? Tak beramal. Masuk neraka? Tak. Rugi. Situ je. Jadi kita tiap-tiap perkara sunat yang kita tahu muakkad, mana kuat tuntutan atas kita kena buat walaupun sekali. Supaya sampai di mahsyar apabila sampai masa bagi upah panggil tau. Bagi ganjaran. Sampai masa bagi ganjaran. Maknanya sampai masa bagi ganjaran orang ulang sembahyang. Kan kita ada juga walaupun sekali. Ada ni. Tambah pula sampai masa pahala orang ulang sembahyang. Khising kita. Ada khising. Khising bagi tau. Khising ni mana hampa. Khising. Bukan khising khinyi. Khising khinyi tu benda lain tu. Tak, khising khinyi ni orang malu dah. Bukan orang malu, khising khinyi. Ke apa benda? Khising khinyi orang malu. Hak panggil tersipu-sipu ni lah. Tak, kita panggil khising khinyi. Ni khising ni tak ada. Rugi tu malah rugi. Mana? Tak ada. Sampai masa bahagi upah, pahala wa amal ni tak ada. Amal ni tak ada. Kongkongnya kita ada kot satu. Ulanglah. Dah kita mai seorang di rumah. Tiba-tiba anak kita balik. Dia tak semayang lagi. Sama telah lah kita semayang dengan dia. Dia semayang dah. Semayang dah pun. Masa semayang berjemaah ke tak? Dia berjemaah. Mu berjemaah. Mak semayang seorang tadi. Contohnya. Main semula lah. Kita ulang balik. Sebab mak nak pahala jemaah juga ni. Sunat ulang balik. Ada ni. Sunat ulang balik. Tetapi syarat untuk sah ulang balik berjamaah. Maka hak ulang kali kedua jadi imam, wajib dia imam. Hak ulang kali kedua anak tadi jadi makmum, wajib dia nak makmum sebab dia main ulang. Macam kita main ulang juga. Jadi semain ulang ni syarat sahnya berjamaah, maka dalam takbir wajib niat imam bagi imam, wajib niat makmum bagi makmum. Kemudian satu laginya adalah semayang jamak takdim kerana hujan. Semayang jamak takdim kerana hujan. Bukan kasar, jamak sahaja. Kemudian takdim sahaja. Takhir tidak ada. Kita musafir, jamak takdim, jamak takhir. Orang sakit, pandangan Imam Nawawi, pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, boleh jamak kerana sakit. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada jamak kerana sakit. Yang kita jamak kerana sakit itu kita pakai pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Walaupun itu pandangan daif, tapi orang kita biasanya akan pilih jugalah sakit ni untuk semayang di tiap-tiap waktu. Zuhur semayang waktu dia, Asar semayang waktu dia, Maghrib semayang waktu dia. Jadi agak kesukaran untuk orang sakit, sukar bagi dia. Orang yang menjaga pula sukar bagi yang menjaga. Biasanya orang kita jamak sakit, takdim boleh, takhir boleh. Dan mana afdal jamak sakit ni, takdim dengan takhir, tengok kepada situasi. Biasa-biasa dianya, kalau waktu zuhur tu dengan waktu asar, manakah waktu dia agak lebih gagah sikit. Kalau zuhur biasa-biasanya letih sebab panas. Kalau sebelum petang tu biasanya dia agak segar sikit, maka afdal takhir. Ada ni, gitu je lah. Kemudian antara maghrib dengan isyak, dia kalau maghrib ni dia buat sikit. Tak ada buat. Maghrib itu atur ramai.
Kan maghrib atu ramai kan. Tu sebalik awal kena susuk dia atu. Jadi maghrib ni hantu ramai kan, kita budak-budak kan. Balik awal-awal. Kalau tidak kena sembunyi di hantu. Sebab hantu ramai maghrib. Jadi maghrib ni dia agak macam, dia jadi macam apa? Mengarut. Yang kita panggil buat tu nah. Buat ni mana? Faham tak? Kita buat, bukan buat. Dia ada satu ke mengapa? Dia bukan kata buat lain, buat. Kadang-kadang orang uzur dia lemah. Dia lemah tu kadang dia banyak gangguan. Biasanya waktu maghrib tu dia agak perangai tu jadi lain. Kalau lepas malam sedikit baru okey. Kita tak okey kan? Gitulah. Dia kalau maghrib okey. Kalau malam tu dia jadi macam letih misalnya. Kita buat takdim. Tu kalau sakit. Mana kita tengok ke boleh belaka takdim dengan takhir. Mana afdal? Tu. Pandai ni. Kita nak takdim takhir ke ketika sakit boleh belaka. Hak saya sebut tadi ni mana hak lebih afdal? Tu je. Lebih afdalnya kita sembahyang di waktu yang agak lebih tenang lah. Mana lebih, kalau sakit pun di ketika tu kan, orang sakit ni kan dia kadang-kadang okey sikit, kadang-kadang dia gitu. Tengok ada ni. Tu hak jamak kerana sakit. Jamak bukan kasar. Itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi dan juga pandangan dalam mazhab Hambali, jamak kerana sakit. Ini memang kita terkadang kena pakar jugalah pandangan ni. Faham ni? Kena pakar juga. Contoh kalau di hospital, contohnya kita nak suruh pesakit tu sembahyang tiap waktu, tak ada orang nak caranya. Ada ni. Maka biasanya orang akan jamak. Kita kena belajar pula bab niat jamak. Itu hanya cerita berkaitan dengan dia haruskan jamak kerana sakit. Sakit tu sakit yang macam mana dia punya apa ni? Tahap dia tu. Sakit yang menyukarkan untuk sembahyang pada tiap-tiap waktu. Sebab orang sakit ni kadang-kadang kita angkat, kita bagi bilik air, kita ambil sembahyang, ataupun ambil sembahyang di tempat dia tidur ke apa ke. Kadang-kadang dia orang ni berulang-ulang ni jadi orang sakit kan, faham lah macam mana. Jadi tahap sakit itu kesukaran untuk sembahyang pada waktu masing-masing. Maka dibenarkan jamak pada pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Kita nak pergi pada jamak kerana hujan. Yang pertama, jamak takdim sahaja. Tak ada takhir. Jamak takdim sahaja. Kemudian yang kedua, berbeza dengan jamak musafir, berbeza dengan jamak kerana sakit. Jamak takdim kerana hujan wajib didirikan berjemaah di masjid atau di surau, bukan di rumah sendiri. Pada ni dia jamak takdim kerana hujan ni, maknanya kita pergi sembahyang masjid, pergi sembahyang surau, hujan, kita balik, lepas tu kita sembahyang zuhur contoh hujan, kita balik asal nak kena pergi pula. Jadi kepayahan. Kita sembahyang maghrib berjemaah, hujan, kita balik contohnya isyak nak kena mari pula, kesukaran pada ni. Maka dibenarkan jamak di masjid, di surau, bukan di rumah sendiri. Pada ni. Bukan kata macam jamak sakit tu di rumah. Kalau jamak musafir juga kita berhenti di mana-mana rumah anak beranak kita jamak lah kerana musafir. Jamak hujan tidak. Jamak hujan ni kita jamak di tempat yang putus dengan tempat kediaman kita, masjid ke, surau ke. Kemudian hujan tu hujan yang setara mana hujan tu? Hujan yang membasuhkan kita. Hujan yang membasuhkan kita dengan bahawa bukan hujan renyai-renyai. Membasuhkan kita ni kita kira tanpa ada penutup lah. Kalau ada penutup,
ada payung, duduk dalam kereta, hujan lebat macam mana pun titik pun tak kena kita. Mana hujan yang membasuhkan kita kalau kita duduk tanpa payung. Macam hujan lebat. Tapi bukan lebat siapa ke lebat naik air tu sama telah lah. Yang tabuhnya hujan titik-titik gitu je. Tu tak boleh. Ada ni. Mana hujan yang membasuhkan pakaian kita. Kemudian dia nak jamak yang kita bicara sini adalah berkaitan dengan yang kita bicara adalah berkaitan dengan niat imam, niat makmum tu. Tapi sebelum kita pergi pada niat imam, niat makmum tu, kita bicara dulu hak berkaitan dengan syarat untuk jamak takdim kerana hujan. Jadi syarat dianya hujan tu ada ketika kita takbir zuhur. Itu ketika jamak takdim zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Syaratnya ketika kita berada di masjid, di surau tu, pada masa takbir zuhur kita tu hujan. Ada dia. Masa kita takbir zuhur tu hujan. Kemudian sampai kepada salam zuhur kita tu hujan lagi. Dalam kita bangun nak takbir asar jamak takdim tu hujan lagi. Takbir asar pun hujan lagi. Cukup syarat. Selepas takbir asar, rakaat pertama baru asar ni, hujan berhenti, tak ada masalah. Ataupun tadi, ketika sembahyang zuhur tadi ni, hujan berhenti, tak ada masalah. Hujan berhenti, tak ada masalah. Isyaratnya hujan ada pada takbir zuhur. Salam zuhur. Takbir asar, dan antara salam zuhur dan takbir asar ni, hujan. Dia tu. Sedang sembahyang zuhur, hujan berhenti sekejap. Tiba-tiba hujan datang balik. Kita salam zuhur tu, hujan ada semula. Maka boleh jamak takdim. Ada ni. Kemudian kita bangun untuk sembahyang asar tu, segera bangun sembahyang asar, hujan masih lagi ada. Kita takbir asar, masih dalam hujan. Masih lagi dalam hujan. Itu syarat dia. Kita sembahyang asar, rakaat pertama barunya hujan sudah berhenti, tak ada masalah. Ada ni. Ada tu. Kemudian kita nak pergi kepada berjamaah. Jadi jamak takdim kena hujan, syarat sahnya berjamaah. Jamak sakit tak syarat berjamaah. Jamak musafir tak syarat berjamaah. Jamak hujan, jamak takdim hujan, syarat sahnya berjamaah. Walaupun di masjid, walaupun di surau, tapi kita buat seorang diri, tidak boleh, tidak sah. Hak syarat berjamaah ni sembahyang mana? Sembahyang asar, bukan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, dalam waktu zuhur tak ada isu berjamaah ke, seorang ke, bukan isu dia. Hak isunya asar ni pergi bubuh dalam waktu zuhur jamak takdim. Asar ni syarat sahnya berjemaah, bukan zuhur. Kalau zuhur sembahyang pertama tu kan, dalam waktu zuhur itu tempat dia, tak ada isu hak zuhur ni. Tapi zuhur pun kita buat berjemaah lah di masjidnya, bukan buat seorang. Tapi hak zuhur ni syarat sah berjemaah ke tak? Fadilah berjemaah. Fadilah berjemaah. Ada pun hak asar ni lah, hak kita ambil daripada waktu asar, kita takdimkan, kita percepatkan dalam waktu zuhur. Asar ni lah yang masuk waktu orang, masuk tu zuhur. Asar ni lah jamak takdimkan hujan, syarat sahnya adalah berjamaah. Dia kata bila syarat sahnya berjamaah, kita maklumlah dalam takbir sembahyang asar sembahyang kedua tu, imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Hak sembahyang zuhur sembahyang pertama tadi tu, imam niat imam, makmum niat makmum, fadilah. Sebab itu sembahyang zuhur sembahyang waktu dia sendiri. Hak asar ni, ni hak wajib berjamaah. Syarat sahnya adalah berjamaah. Kemudian berjemaah ni pula sembahyang ulang ni disama dengan sembahyang Jumaat juga. Memada satu rakaat. Memada satu rakaat. Kita berjemaah kawan kita ni satu rakaat.
Tiba-tiba kawan kita wuduk batal kat kedua. Dia tak ada kena-kena, dia keluar. Kita teruskan sembahyang. Sebab kita sudah menjadi seorang diri. Syarat sahnya berjemaah memada cukup untuk 1 rakaat. Dia gitu. Lepas tu kawan kita lepas dia ambil sembahyang tu, dia nak mari majamuk pula belakang kita. Kalau putus mualak tak boleh. Apa nak putus mualak? Kita jamak takdim. Lewat sikit kita ni sampai tengok jam sebab kitab yang ketiga tu. Lebih dah 5 minit. Nak berhenti salah ni. Kalau berhenti tu bukan di tempat wakaf. Berhenti tengah jalan kena saman. Dia kena berhenti kat wakaf baru tak kena saman. Orang ambil orang tu lah tengah jalan tu. Bah ke apa ke, kalau berhenti tengah-tengah jalan dia saman. Dia kena berhenti ambil orang kat wakaf. Berhenti pun tempat wakaf. Tempat ambil orang. Jadi sekarang ni hak kawan ni, hak keluar ambil semayang ni, dia boleh tak nak jamak takdim, nak ikut balik kawan dia hak sedang semayang so ni. Dia jamak takdim, kita maklum syaratnya mualak. Apa tak mualak? Antara salam zuhur dengan takbir asar jangan teluh 2 rakaat macam mualak antara khutbah Jumaat dengan takbir sembahyang Jumaat. Dan sekarang ni dia semayang ada 1 rakaat dan kawan dia wuduk dia batal. Dia keluar. Tak ada mualak dah. Dia nak semayang semula asar, tak ada dah. Dia kena tunggu waktu asar. Hak kawan dia ni seorang diri dah. Sebab kawan dia wuduk batal, tak ada masalah. Sebab dia sudah dapat berjemaah 1 rakaat. Tapi kalau belum dapat 1 rakaat, rakaat pertama tu kawan dia sudah batal wuduk, maka semayang tu tidak sah sebab tak dapat 1 rakaat. Mereka pakai pandangan Syekh Ramli cukup berjemaah dalam takbiratul ihram saja. Lepas itu batal pun tak apa dah, boleh dah teruskan kalau kawan kita batal. Sebab syarat sah berjemaah. Kita bicara minggu lepas Jumaat, syarat sahnya adalah berjemaah sekurang-kurang 1 rakaat. Naik ke kedua, kita sakit perut. Kalau ikut tu imam lambat, kita pun mufarakah 1 rakaat, tasyahud, beri salam, kita pun pergi tanda, tak ada masalah. Sebab syarat sah berjemaah Jumaat cukup 1 rakaat. Adapun berjemaah sembahyang ulang, wajib berjemaah sampai ke salam. Dia tak boleh 1 rakaat tak boleh sampai ke salam. Sembahyang jamak takdim kerana hujang, syarat sahnya berjemaah. Lama mana dia syarat berjemaah? Satu pandangan macam Jumaat juga 1 rakaat. 1 rakaat. Ada ni. Satu pandang kata memada berjemaah ketika niat takbiratul ihram. Allahu akbar saja ku sembahyang fardu asar, jamak takdim, imam, makmum contohnya. Dia rakaat pertama tu tiba-tiba kawan kita keluar wuduk dia batal. Kita teruskan jamak takdim kita tu sampai ke sudah, walaupun tak dapat 1 rakaat sebab satu pandangan memada berjemaah pada takbiratul ihram. Kalau orang tahu jamak takdim kerana hujang ni, alah orang-orang kerja jabat. Tapi dia kalau semadi jabat tak boleh. Dia semayang di Masjid Ladang contohnya. Dia pergi semayang di Surau Said Sagah contohnya. Dia pejabat dia keluar pergi semayang. Waktu zuhur hujan, dia pergi jamak takdim lah. Tapi syaratnya berjemaah. Pakat dengan kawan lah. Kita jamak takdim lah, hujan boleh. Sebab nak pakat ramai-ramai mungkin payah pula nak kena ceritanya. Marah dia orang pula jamak takdim musafir tidak ambil mana pula. Jadi satu hal pula tu. Orang dah tahu jamak takdim kena hujang. Orang dah tahu kadang-kadang. Pernah sekali orang tanya satu ustaz lah. Satu ustaz orang tanya berkaitan jamak takdim kena hujang. Ustaz boleh tak kita nak jamak kena hujang? Mana boleh? Musafir boleh dia jawab gitu. Lepas tu kemudian ada pokcik seorang. Ustaz saya nak tanya semula Ustaz. Hak budak tanya tadi. Boleh tak kita nak jamak kena hujang? Mana boleh? Dia kata musafir boleh. Hujang-hujang nak jamak kat mana? Dia kata, tak apa lah. Waktu tu senyap. Asalnya budak tanya. Budak muda lah tanya. Kemudian waktu ulang tanya. Takut ustaz tu salah faham. Tak ada, dia kata.
Sudah semai isyak, ni kuliah maghrib, sudah semai isyak, orang balik belaka, pokcik hok tanya yang kedua ni, pergi kat ustaz. Jamak takdim ada dalam kitab, sampai tak ada. Jamak kan hujang ada dalam kitab ustaz. Kenapa tak adanya? Senyap, ustaz sudah kata apa. Tapi pokcik tu pandailah, dia tak cerita depan orang. Baik dia nak tak ada, tengok ustaz pun kadang-kadang tak tahu jamak takdim kan hujang. Jadi kita nak jamak takdim kerana hujang, kita pakat dengan kawan kita lah. Kita pakat dengan kawan kita, okey, hujang. Kita jamak takdim tau. Okey. Sudah je salam Zuhur sama-sama ramai-ramai tu, kita pun berundur belakang, kita pun semayang jamak takdim kerana hujang. Syaratnya ketika takbir Zuhur tengah hujang. Salam Zuhur tengah hujang. Antara bangun kita nak kepada takbir Asar tengah hujang. Takbir Asar tengah hujan. Okey. Pada tengah hujan ni, bukan semai tengah hujan no, basahlah pulaknya. Tengah hujan, semayang tengah hujan. Bukan mana? Okey. Hujanlah hujan. Ada. Kita semayang Asar ni, orang pertama Asar ni, hujan berhenti, tak ada apa-apa pun. Selesai semayang Zuhur Asar jamaah takdim, turun pergi jabat petang, selesai dah. Tak sibuk dah. Balik kerja lambat ke, jeng ke, dah. Selesai dah. Kita jamak takdim dah kerana hujan. Tapi tak boleh buat di pejabat. Di pejabat tak boleh buat. Dia kena buat di bangunan yang berasingan dengan tempat kita duduk. Di masjid lah. Masjid Ladang ke, Masjid Putih ke, Surah Said Sagah ke. Hak berasingan dengan tempat kita kerja tu. Kalau kita berjemaah di pejabat kita sendiri, berjemaah semai fardu zuhur je lah, nak jamak takdim tak boleh. Mana kita berjemaah di bangunan asing daripada tempat kita bekerja. Jamak takdim kerana hujan. Tapi nak ceritanya, syaratnya adalah berjamaah pada sembahyang yang kedua, sembahyang Asar ataupun sembahyang Isyak. Kalau tempat tu hujan, kan musim hujan kan, hujan lebat. Maghrib tidak ada kuliah contohnya. Maghrib tidak ada kuliah. Lepas selesai sembahyang maghrib, kita pakat dengan jemaah. Jemaah semua hujan lebat. Kalau hujan ni berpanjangan sampai ke salam maghrib pun masa lagi hujan, kita pakat jamak takdim no, ramai-ramai tu. Masa takbir maghrib hujan. Masa takbir maghrib hujan. Kemudian sampai ke salam maghrib memang hujan lagi. Kita pun bangun bayang isyak jamak takdim. Syaratnya berjamaah. Selesai semai isyak, baru pukul 8 tutup lampu, tutup akaun, balik isyak senyap surah tu. Kenapa tu? Jamak takdim kerana hujan, jimat letri. Suka pula. Orang kita buat tu kalau tahu. Tak tahu. Tapi sebenarnya afdal tak kita nak jamak takdim kerana hujan. Sebut kata jamak musafir pun tidak afdal. Jamak tidak afdal, tapi dibenarkan pada syarak. Jamak afdal ke tak? Tidak. Sebab bila kita jamak, mazhab Hanafi tak ada jamak. Satu dah. Kalau kita jamak berarti satu waktu semayang sudah hampa daripada sembahyang. Satu waktu sudah hampa daripada sembahyang. Kita musafir sama lah, musafir pun sama. Kita musafir, kita semayang jamak takdim. Waktu asar ada semayang ke tak? Tak ada. Kalau kita jamak takhir, waktu zuhur ada semayang ke tak? Tak ada. Maka tidak afdal lah hampa waktu semayang daripada sembahyang. Tidak afdal. Boleh tapi tidak afdal. Ni. Tapi orang kita memang akan jamak kalau musafir. Yang afdalnya qasar. Qasar afdal. Kalau musafir kita 3 marhalah. Kita pada habis ni dah. Dah nak kitab yang ketiga tu. 5 minit lagi. Kita musafir 2 marhalah boleh kasar. 2 marhalah, tahu tak 2 marhalah kita kata 80 90 km lah kita bubuh senang. 2 marhalah boleh kasar. Tetapi kalau 2 marhalah hanya pergi paka boleh tak 2 marhalah. Boleh kasar, tapi tidak afdal kasar. Afdal tamam. Afdal 4 rakaat. Boleh orang kita buat dah. Boleh lah, tapi tak afdal. Adapun kalau 3 marhalah
pergi ke Maman. 3 marhalah. 3 marhalah ni 130 km. Gitulah kita kata lebih kurang. Pergi ke Maman. Afdal kasar 2 rakaat daripada tamam 4 rakaat. Sebab apa begitu? Sebab kalau 2 marhalah, mazhab Hanafi tak boleh kasar lagi. Kalau kasar tidak sah. Kita 2 malam boleh kasar dah. Jadi seelok yang kasar lah. Kalau mazhab Hanafi kata sembahyang kita tidak sah, sebab baru 2 marhalah. Kenapa kalau 3 marhalah wajib afdal kasar daripada tamam, afdal 2 rakaat daripada 4 rakaat sembahyang zuhur? Sebab mazhab Hanafi kalau 3 marhalah wajib kasar. Kalau buat tak tamam tak sah sembahyang tu. Jadi kita dibenarkan saja, bukan wajib kasar, tapi afdal kasar. Kalau 3 marhalah. 2 marhalah boleh kasar, tapi afdal 4 rakaat lagi lah tamam. Ada gitu je. Jadi afdalnya adalah kasar apabila 3 marhalah. Ada ni. Adapun jamak tidak afdal. Cuma dibenarkan pada syarak. Itu je. Kita ni, kenapa kau kita sembahyang duha afdal 1/4 hari? Pukul 9 ke, pukul 10 ke, bukan gitu. Duha daripada terbit matahari segalah 7.30 ke sekarang lebih kurang. Syuruk 7-6 minit. Dia duha 28 minit selepas syuruk. Syuruk 7-6 minit. Duha 28 minit selepas daripada syuruk. Mana 7.40 kita kata. Masuk waktu duha. Bila habis waktu duha? Zuhur. Zuhur 1-3 minit barulah habis waktu duha. Waktu duha daripada terbit matahari segalah, setengah jam selepas terbit matahari, habis dia dengan zuhur 1-3 minit. Tapi afdalnya letak di tengah, 1/4 hari. Kenapa afdal letak di situ? Sebab awal hari ada sembahyang subuh, 1/4 hari ada sembahyang duha, 1/2 hari ada sembahyang zuhur, 3/4 hari ada sembahyang asar, 4/4 hari, 4/4 hari bagi tau, ada sembahyang maghrib. Di awal malam nak tidur ada sembahyang isyak. Maknanya kita subuh, duha, zuhur, asar tutup dengan maghrib. Tiap-tiap suku hari ada sembahyang. Faham tak ni? Sebab tu kita berduha pukul 9, pukul 10. Awal hari subuh lah. 1/4 hari duha, 1/2 hari zuhur, 3/4 asar, kemudian maghrib. Kalau kita jamak, berarti ada suku hari kita tak ada sembahyang. Maknanya kalau zuhur dengan asar kita jamak takdim 3/4 hari waktu asar, hampa daripada sembahyang. Kalau kita jamak takhir pula, zuhur sembahyang waktu asar, 1/2 hari hampa daripada sembahyang. Sebab apa? Zuhur kita himpun pada 3/4 hari waktu asar. Gitu je. Cerita afdal tak afdal ni, tapi orang kita memang dia akan jamak. Cuma tak afdal. Nak jamak musafir ni. Mana afdal takdim dengan takhir? Kita nak jamak kerana sakit, mana afdal? Pilih waktu hak lebih senang, hak lebih sihat, hak lebih mudah. Pada ni tak kira lah takdim ataupun takhir. Berbeza dengan jamak musafir. Jamak musafir, jamak tidak afdal. Yang afdalnya kasar kalau 3 marhalah. Jamak tidak afdal, tapi ghalib kebanyakan orang kita akan buat jamak. Kalau nak buat jamak, afdalnya kebanyakannya adalah afdal takhir. Afdal takhir, bukan afdal takdim. Afdal takhir. Afdal takhir daripada takdim. Dia gini. Kita kata kita berjalan. Perjalanan kita ni waktu zuhur pun atas kenderaan, waktu asar pun atas kenderaan. Pada ni. Waktu zuhur atas kenderaan, waktu asar atas kenderaan. Kita nak berhenti pilih
Hak zuhur berhenti waktu zuhur ke berhenti waktu asar? Afdal kita pilih jamak takhir, berhenti waktu asar, sembahyang zuhur takhir dalam waktu asar. Waktu zuhur kita bukan dalam kereta, sebab kita sapa rumah anak kita nak pergi KL. Kita sapa rumah anak kita di Kemamang pukul 12. Bila nak sambung pula perjalanan KL? Esok pagi. Maknanya waktu zuhur senang di rumah anak kita, waktu asar pun senang, waktu maghrib pun senang, waktu isyak pun senang, sebab duduk di rumah anak kita. Kita nak pergi KL, kita singgah rumah anak kita di Kemamang. Jadi kita sampai Kemamang ni pukul 12 tengah hari. Esok pun nak sambung perjalanan. Mana waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak mudah belaka tu, sebab kita duduk di rumah. Bukan rumah kita ni, rumah anak kita. Kalau mudah seumpama tu, kedua-dua waktu tu mudah, afdal takhir. Afdal takhir. Kedua-dua payah Zuhur pun dah atas kenderaan, asar pun atas kenderaan, nak berhenti mana satu? Afdal berhenti waktu asar, jamak takhir. Senang kedua-dua ni, zuhur dan asar, pilih jamak takhir. Ada ni. Tapi kalaulah zuhur atas kenderaan, pukul 5 kita cadang nak singgah rumah anak kita, nak berehat situ di Kemamang, sama telah lah afdal takhir. Sebab zuhur dalam perjalanan susah, hak asar mudah, sama telah afdal takhir. Mana hak afdal takdim? Hak afdal takdim ni gini, satu je keadaan. Kita berhenti rumah anak kita pukul 12 di Kemamang, pukul 4 nak sambung jalan. Kita berhenti rumah anak kita pukul 12, pukul 4 kita nak sambung perjalanan pergi KL. Jadi waktu zuhur senang duduk rumah anak kita, waktu asar payah sebab atas kenderaan, barulah afdal kita jamak takdim. Ada ni. Kena ambil, ni afdal ni, afdal tak afdal pun kena ambil tahu juga, bagi kita bagi berjalan tau, malaikat qawi je. Mana? Qawi. Belajar bab jamak masa qawi dia kata. Nak pergi ke mana masa qawi? Dah lah. Nak pergi ke Pahang 100 lebih kemarin. 100 lebih kemarin Pahang. Tapi Pahang 100 lebih tu kluster Genting tau. Satu tempat je sebenarnya. Bunyi kejut 100 lebih Pahang kemarin. Tapi satu tempat je. Mana tak musafir sekarang ni. Maknanya kalaulah waktu zuhur, waktu asar dah kadang susah, afdal jamak takhir. Waktu zuhur, waktu asar senang sebab berhenti mana, afdal jamak takhir. Waktu zuhur perjalanan susah, waktu asar kita sampai rumah anak kita berehat, semetelah lah afdal jamak takhir. Waktu zuhur senang sebab kita berhenti mana kita pukul 12, waktu asar pukul 4 nak sambung jalan dah, orang kenderaan dah waktu asar, barulah afdal jamak takdim. Gitu ya. Kalau nak jamak, yang mana jamak tu tidak afdal, yang afdalnya adalah kasar. Jadi kita minggu ni boleh 2 kitab sahaja. Kita hak bicara minggu lepasnya hak berkaitan dengan mengumpat yang dibenarkan pada syarak, baru kita bicara satu daripada 6 keadaan yang syarak membenarkan mengumpat. Hak saya ambil dalam kitab Sairus Salikin. Saya bawa kitab Sairus Salikin. InsyaAllah kita akan bicara baliklah berkaitan dengan 5 lagi perkara, 5 lagi keadaan yang syarak membenarkan mengumpat daripada 6 keadaan. Mengumpat haram ijma' ulama', tapi dikecualikan pada 6 keadaan syarak membenarkan, mengharuskan kita mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.